Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi, masih lagi bab 5. Okey, kita telah buat ulang kaji berkenaan transformasi, translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Okey, jadi hari ini kita akan selesaikan masalah melibatkan gabungan transformasi. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, dalam gabungan transformasi akan melibatkan gabungan antara translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Jadi kamu mesti tahulah, kamu mesti buat ulang kaji, mesti buat ulang kaji berkenaan dengan translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Okey. Jika kamu masih lagi tidak faham dan masih lagi was-was bagi keempat-empat tajuk ni, kamu boleh tengok link cikgu bagi di bawah tu untuk ulang kaji kamu. Link di YouTube cikgu lah, cikgu bagi link. Kamu boleh tengoklah macam mana dia punya ulang kaji. Jadi sebelum kita selesaikan masalah gabungan transformasi ni, kita kena faham. Contohnya soalan dia bagi macam ni. A ialah translasi, negatif 52. B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Dan D, pembesaran pada, bukan ada ni, pada pusat asalan dengan faktor skala negatif 3. Contohnya dia bagi kamu keempat yang ini. Gabungan translasi, contohnya transformasi AB. Macam mana kita mau selesaikan transformasi AB ni? Jadi kita mesti selesaikan yang di belakang dahulu. Yang A ni, yang B ni dahulu. Yang B ni pertama sekali kita mesti selesaikan pantulan, bukan yang di depan ya. Mesti ambil yang di belakang dahulu. Okey, B ialah pantulan. Barulah kita boleh, dah selesai yang B tu, barulah kita boleh selesaikan yang A. A ialah translasi. Maksudnya apa? Daripada B, selesaikan B dahulu, kemudian barulah A. Itu maksud transformasi AB. Sama juga kalau dia bagi kamu transformasi DC. Kita selesaikan yang di belakang dahulu. Selesaikan C dahulu, iaitu C ialah putaran. Selesai soalan C, selesai C, barulah kita selesaikan yang D. Apakah D? D ialah pembesaran. Okey, C dan seterusnya D. Itu maksud gabungan transformasi. Kamu mesti ingat, bila dia bagi gabungan macam ni, kita mesti selesaikan yang di belakang dahulu. Okey, seterusnya kita tengok contoh 17 di dalam buku teks kamu. Okey, rajah menunjukkan titik P pada satah. Pada satah diberi transformasi. A ialah translasi negatif 52. B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Tentukan imej bagi titik P. Titik P di bawah gabungan AB. Jadi daripada tadi kita sudah tahulah apabila AB kita mesti selesaikannya di belakang dahulu. Jadi B ni apa ni? Kita mesti selesaikan yang di belakang dahulu. Jadi kita tahu B ini adalah pantulan. Jadi kita selesaikan pantulan pada garis Y sama dengan X. Macam mana nak buat garis Y sama dengan X? Sudah cikgu terangkan dalam tajuk pantulan ya. Kamu boleh tengok dalam tajuk ulang kaji, link di bawah. Cikgu bagi link di bawah. Kamu tekan saja dan kamu dengar penjelasan cikgu. Jadi kita sudah ada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X di sini. Ini garis Y sama dengan X. Jadi selepas berlakunya pantulan, di manakah titik dia? Kita tengok jarak P dengan cermin kita. Pantulan adalah cermin ya. Cermin ataupun garis kita adalah 1. Okey, jadi di sini juga mesti 1. Jadi koordinat selepas berlakunya pantulan adalah 46. Okey, sekarang kita sudah selesaikan pantulan. Okey, sudah selesaikan soalan B. Okey, seterusnya kita akan selesaikan yang A. Okey, kita tengok soalan A. Ni A. Okey, B sudah. Sekarang kita tengok A. Apakah A? A ialah translasi negatif 52. Apa maksud negatif 52? Ingat ya, yang di atas ini adalah mewakili nilai X dan yang di bawah ini adalah mewakili nilai Y. Apabila X negatif, maksudnya tengoklah paksi ni, dia bergerak 5 kali ke kiri. Jadi gerakkan 5 kali ke kiri dan 2 kali ke atas. Okey, gerakkan
gerakkan titik kita selepas berlaku pantulan tadilah. Okey, di sini. 5 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, 5 kali ke kiri. Kemudian translasi, masih lagi translasi ya. 2. 2 ini positif pada paksi Y. Naik 2 kali ke atas. 1, 2. Jadi, ini adalah koordinat terakhir kita. Jadi, apakah jawapan dia? Jawapan dia adalah, koordinat dia adalah negatif 18. Okey, siaplah. Okey, ini untuk jawapan yang pertama. Untuk kita selesaikan soalan yang kedua, soalan BC ni, kita mesti tengok titik yang asal. Titik P ni. Balik. Bukan tengok dia ni ya. Kita tengok titik yang asal ni. Titik asal ni. Sebab soalan dia kata titik P. Jadi, kita mesti tengok titik P. Bukan kita tengok yang ni. Yang sudah kita dapat jawapan yang terakhir ni. Jadi, untuk jawab soalan 2 rumen. Soalan 2 rumen, abaikan ya jawapan ni. Ya. Untuk jawab soalan 2 rumen, sama juga kita mesti selesaikan yang di belakang dahulu. C ya. Apakah itu C? C ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 58. Jadi kita tengok cari pusat mana negatif. Mana pusat 58. 58. Ini adalah pusat dia. Jadi kita mau guna apa ni? Di sini dia kata arah jam. Jadi arah jam di sinilah. Jadi cikgu guna pembaris 90 darjah pembaris tegak. Yang tajam ni sila letak di pusat. Yang tajam yang bersudut 90 darjah ni letak di pusat. Kemudian pastikan pembaris kamu ni menyentuh titik P. Berapa kotak dia menyentuh? Bilang 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4 kotak, di sini pun mesti 4 kotak. Jadi dapatlah kita punya koordinat selepas berlaku pantulan. Apakah jawapan dia? Pantulan di sini koordinatnya adalah 1, 7. Okey, sudah dapat ni. Sudah cikgu tulis sini 1, 7 ni. Cuba. Lupa pula cikgu mau buat animasi. Okey, selepas kita sudah selesai putaran, kita selesaikan B. Apakah B? B ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Sama juga. Berapakah jarak? Okey, kita guna pembaris ya. Kita guna pembaris untuk pastikan dia 90 darjah. Jadi jarak dia. Kenapa kena guna pembaris? Tengok. Sudah cikgu jelaskan di dalam video sebelum ini. Jadi berapa kotak di sini? Di sini adalah 3 kotak. Kalau di sini 3 kotak. Selepas cermin dia ni, selepas garis lurus ni juga mesti 3 kotak. Dapatlah titik yang kedua. Apakah koordinat di sini? Koordinat di sini adalah 71. Ini adalah gabungan yang pertama. Contoh gabungan yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Contoh ya. Contoh 18. Contoh 18 ni adalah untuk menguji sifat kalis tukar tertib. Apa maksud sifat kalis tukar tertib? Maksudnya, okey, kita baca dulu soalan. Tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Maksudnya, apabila kita selesaikan contohnya soalan dia bagi AB. Kamu dapat imej yang terakhir kan? Adakah sama apabila kita selesaikan BA? Kita tukar yang di sini saja. AB, BA. Kalau CD dengan DC lah. Ni. AB dengan BA. Adakah kita dapat imej yang terakhir tu sama? Kalau sama, maknanya dia adalah sifat kalis tukar tertib. Tapi kalau dia tidak sama, maknanya dia bukan sifat kalis. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh ya. Gabungan transformasi AB. Kita tengok dulu AB. Okey, yang ni kita mahu selesaikan AB. AB, kita mahu selesaikan yang di belakang dulu. B, apa dia B? B ialah pantulan pada garis pada paksi Y. Mana paksi Y? Ini paksi Y. Okey, ini pada paksi Y. Pantulan. Okey, jadi kita tengoklah jarak dia. Jarak kita ada 4 titik, ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita mesti pantulkan ke 4 titik. Jadi dapatlah titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua. Di sini jarak dia 3 kotak, sini pun 3 kotak.
Cikgu terus buat yang ni. Maknanya di sini daripada sini sudut dapat 1, 2, 3. Sini 1. Okey, kita dapat bentuk macam ni lah. Selepas berlaku pantulan. Mesti kamu buat ke 4 titik lah. Baru nampak macam ni. Okey, selepas berlaku pantulan, kita ada A. Apakah A? A ialah translasi 3, 1. Jadi gerakkan ke semua titik ni dengan 3, 1. Pergerakan 3, 1. Pergerakan 3, 1 ingat yang di atas ni adalah mewakili nilai X. Ini adalah mewakili nilai X. Yang di bawah ini adalah Y. X ini kalau dia positif dia akan ke kanan. Y kalau dia positif dia akan ke atas. Okey, seterusnya kita gerakkan dia. Okey, 3 kali ke kanan dan 1 kali ke atas. Okey. Okey, gerakkan satu-satu titik ya. Yang tadi cikgu sudah gerakkan. Gerakkan titik yang pertama 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas dapat titik sini. Kemudian kita gerakkan yang ni 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Kemudian yang ni pun sama, 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Dan yang terakhir 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Okey, dapatlah bentuk dia. Okey, ini bentuk yang terakhir kita. Ini bentuk yang terakhir kita. Ini adalah bentuk terakhir bagi gabungan AB. Okey, kemudian kita mahu semak sama ada dia sifat kalis tukar tertib ataupun tidak. Kita mesti buat satu lagi. Ni kita mesti tukarlah makna. Kalau di sini AB untuk check dia punya sifat kalis, kita terbalikkan dia jadi BA. Okey, jadi kita mahu tengoklah kalau sifat BA dia ni sama ataupun tidak tempat dia. BA, A ni apa? A adalah translasi. Jadi kita gerakkan, kita ada 4 titik, kita gerakkan dia. Titik yang pertama, 3, 1. 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Titik yang kedua, 3 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Titik yang ketiga, 3 kali kanan, 1 atas. 3 kanan, 1 atas. Okey, dapat di sini. Okey. Selesai A. Bila selesai A, kemudian kita tengok soalan B. B apa dia? B pantulan pada paksi Y. Jadi kita lukis garis pada paksi Y. Berapa jarak dengan paksi Y? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini apabila di sini 5 kotak, di sini pun mesti 5 kotak. Okey, dapatlah titik yang pertama. Okey, yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pun mesti 6 kotak. Dapat titik yang kedua. Sama juga. Titik ada 4 titik ke 4 titik ni. Okey, selesai. Okey, selesailah dia. Adakah, okey, jadi kita mahu semak lah. Adakah gabungan transformasi AB dan BA, dia punya imej yang terakhir itu sama? Jadi kita punya semak, kita bandingkan gabungan. AB berada di sini imej dia dan BA dia berada di sini. Jadi kedudukan imej yang terakhir dia tidak sama. Bila dia tidak sama, makanya gabungan transformasi ini tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, jadi gabungan BA dan AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Kenapa? Sebab bentuk imej yang terakhir bagi BA dan AB tidak sama. Okey, ini gabungan dia adalah tidak sama. Jadi sekarang kita mahu tengok pula yang kedua, B, gabungan translasi BC. Okey, seterusnya gabungan transformasi BC. Okey, B. Kita mahu selesaikan B. Okey, BC. Jadi BC kita selesaikan C dahulu. C ialah putaran pada asalan. Okey, C ialah putaran pada asalan. Jadi asalan kita kena ingat ya. Asalan adalah koordinatnya adalah berada di antara paksi X dan paksi Y. Dia berada di tengah-tengah ni. Jadi kita ada 4 titik ni. Jadi kita putarlah ke 4 titik itu. Kita guna pembaris ya. Jadi kalau pembaris ni mesti betul-betul menyentuh pada pusat dan koordinat yang pertama. Jadi berapa dia punya jarak? Jarak dia 1, 2. Jadi di sini juga 1, 2. Dapat koordinat yang pertama.
Kemudian koordinat yang kedua mesti menyentuh pusat dan titik yang kedua. Berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 dapat titik koordinat yang kedua. Okey, dan koordinat yang ketiga menyentuh pusat dan titik yang ketiga. Jarak dia 1, okey, dan seterusnya. Okey, mesti jarak dia sama kalau okey, jadi di sini dapat titik yang ketiga dan sama juga bagi titik yang terakhir. Okey, mesti menyentuh pusat dan titik yang keempat. Okey, jarak dia adalah 1, 2, 3. Jadi di sini juga mesti 1, 2, 3. Jadi bila kita dapat keempat-empat titik ni, okey, lukis bentuk dia. Okey, kita dapat bentuk macam ni. Okey, selesai C. Bila selesai C, kita tengok B. B apa dia? B pantulan pada paksi Y. Jadi, kita lukis pada paksi Y. Kita lukis garis pada paksi Y. Okey, semak dia punya jarak yang pertama. Jarak titik yang pertama dengan dengan garis ni, garis pantulan, jarak dia adalah 3. Jadi di sini juga mesti 3. Jarak yang kedua kalau di sini 2, di situ juga 2. Dan sama juga bagi 2 titik lagi ni. Jarak dia adalah 4, di sini pun 4. Jadi bila kita buat ke 4 titik, barulah kita lukis. Okey, ini adalah imej yang terakhir bagi gabungan transformasi BC. Jadi kita mahu semak yang kedua adalah gabungan transformasi CB. Jadi BC betul tak? Sekarang ni CB. Okey, kita terbalikkan dia dulu. Kita buat B dulu. Apa B? B pantulan pada paksi Y. Okey, kita buat dia punya paksi Y. Dia punya garis pantulan. Okey. Pantulkan ke empat titik. Ada 4 titik. Titik yang pertama. Titik yang kedua. Dan titik ketiga, keempat. Sama juga step yang sama. Okey, bila kita selesaikan pantulan, barulah kita lukis dia punya bentuk. Okey, dapat bentuk macam ni. Bila selesaikan soalan B, barulah kita selesaikan C. C apakah C? C ialah putaran 180 darjah pada asalan. Okey. Okey, ini pada asalan. Okey, sama juga kita guna pembaris. Mesti menyentuh titik pusat dan titik yang pertama, jarak dia adalah 2. Di sini juga mesti 2. Dapat titik yang pertama, sama juga titik yang kedua. Mesti menyentuh pusat dan titik yang kedua, jarak dia adalah 3. Di sini pun mesti 3. Titik yang ketiga dan keempat juga step sama ya. Saya tidak tunjuk ni, kamu buat sendiri. Okey, dapat yang sama. Maknanya kita dapat juga dapatlah di sini CB. Jadi kita mahu buat perbandingan lah. Mahu buat perbandingan. Adakah BC dan CB ni dia dapat imej yang terakhir dia sama. Okey, jadi kita mahu buat perbandingan. Jadi kita dapat BC dan CB, imej yang terakhir yang terhasil adalah sama kedudukan dia. Apabila sama kedudukan dia, kita boleh buat kesimpulan bahawa imej di bawah gabungan transformasi BC dan CB adalah sama. Maka gabungan BC mematuhi sifat kalis tukar tertib. Itu maksud dia. Itu maksud sifat kalis tukar tertib. Okey, seterusnya kita tengok contoh 20. Maksudnya contoh 20 ni adalah untuk memerihalkan transformasi. Maknanya dia suruh kamu teka apakah transformasi yang terhasil. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan lipur. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan sisi A, B, C, D dan P, Q, R, S, G merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan A, B, C, D ialah imej. A, B, C, D ialah imej bagi P, R, T, U di bawah gabungan transformasi UV. Ingat ya, bila dia bagi UV, yang mana duluan? Mesti ingat yang di belakang duluan, barulah yang di depan. Maksudnya V duluan, kemudian barulah U. Jadi untuk menjawab soalan ini, soalan sudah bagi tahu kepada kamu, dia bagi tahu A, B, C, D. Ini take note maklumat. A, B, C, D ialah imej.
ABCD ialah image. Apabila ABCD ialah image, maka PRTU ialah objek. Jadi cuba kita tengok di kita punya soalan tadi. Di soalan tadi kita ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Soalan dia sudah bagi tahu ABCD image dan PRTU ialah objek. Jadi kita mesti ingat. Okey, sini PRTU ABCD, PRTU objek dan ABCD ialah image. Jadi kita mesti ingat, transformasi ini wajib bermula dengan objek dan berakhir dengan image. Mesti mula dengan objek. Image ni adalah yang terakhir, yang terbentuk. Jadi sekarang ni kita sudah ada objek dan kita sudah ada image. Kita ada berapa bentuk? 1, 2, 3. Jadi mula dengan objek. Kalau mula nombor berapa? Kita ada 3 nombor. Jadi bila mula objek ini mestilah nombor yang pertama. Dan image adalah yang terakhir. Jadi nombor berapa dia? Nombor dia adalah nombor yang ketiga. Kenapa 3? Sebab kita ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Kalau di sini nombor 1, di sini nombor 3. Yang ni nombor berapa? Yang ni jadilah yang ini nombor 2. Jadi bila kita sudah tentukan nombor 1, 2, 3, barulah kita boleh teka apakah dia. Jadi UV ni, kita selesaikan V duluan. Maksudnya V ni adalah 1 kepada 2. Daripada 1 kepada 2. Cuba tengok bentuk yang pertama. Bentuk 1 ni bentuk dia besar. Dia besar. Dan bentuk yang kedua ini adalah kecil. Jadi kita mahu teka di antara translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Yang manakah dia? Adakah dia translasi? Okey, tidak. Kenapa? Kalau translasi ni bentuk dia adalah sama saiz. Antara 1 dan 2 ni dia sama saiz ke? Tidak. Jadi bukanlah translasi. Sama juga pantulan. Bukan. Kenapa? Pantulan juga dia sama saiz. Jadi 1 dan 2 ni, 1 besar, 1 kecil. Jadi bukan dia. Adakah dia putaran? Bukan juga. Kenapa? Sebab putaran juga sama saiz. Jadi, adakah dia pembesaran? Yes, dia adalah pembesaran. Kenapa? Sebab saiznya, bentuknya sama tetapi saiznya berbeza. Jadi, bila kamu sudah teka di sini pembesaran, tulis saja. Bila kamu tulis saja pembesaran di sini, pemeriksa, terus bagi kamu markah di sini 1. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Mesti tu tulis. Bila kamu tulis 1 je pembesaran sudah dapat markah. Jadi nak comel lagi jawapan kamu, kita tulis. Bagi pembesaran kita mesti ada pusat dan kita mesti ada skala. Okey. Kamu sudah ada dapat 1 markah. Jadi untuk dapat markah kedua dan ketiga, kita cari dia punya pusat. Ingat yang pusat untuk pembesaran senang saja. Kita cara cari pusat, cari pasangan titik dan sambungkan garis dengan panjang. Sekurang-kurangnya 2 pasang garis. Apa maksud dia? Okey, contohnya U, mana pasangan dia? Pasangan dia adalah V. Ni pasangan dia. Yang besar dengan yang kecil ni, mana pasangan dia? Ni dia punya paruh, ni dia juga dia punya paruh. Ni mesti sama. Jadi kita gariskan panjang. Garis panjang-panjang. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Titik P, mana pasangan dia? Pasangan dia adalah Q, betul tak? P dengan Q. Jadi kita gariskan P dan Q. Tapi cikgu tidak gariskan P dan Q. Cikgu garis, titik T dengan titik S, pasangan dia. Jadi kita gariskan, sambungkan titik T dan S panjang-panjang. Bila kita sambung panjang-panjang, kita akan dapat tempat pertembungan di sini. Tempat pertembungan di sini. Tempat pertembungan lah di sinilah kita panggil namanya adalah pusat. Jadi pusatnya berapa? Pusatnya adalah 0, 1. Dapat lagi 1 markah. Senang saja cari pusat kan? Kalau kamu tak tahu baca koordinat pun kamu buat macam ni. Mungkin pemeriksa akan bagi markah ni. Okey, kemudian kita mahu cari skala. Bukan skala ya, kita panggil namanya adalah faktor skala. Cikgu tertinggal 1 lagi. Kamu mesti tulis faktor skala. Faktor, cikgu susah mau tulis ni ya. Faktor skala. Kalau kamu tulis skala saja mungkin pemeriksa tidak terima. Terima jawapan kamu, mesti kamu tulis faktor skala. Faktor skala ni macam mana?
faktor skala ini ni. Ni skala simbol dia adalah K. Panjang sisi sepadan bahagi panjang sisi objek. Panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, contohnya di sini. Panjang sisi. Yang sepadan dengan dia mana? Yang sepadan dengan dia adalah VQ. Jadi, yang objek ni berapa? Yang objek di sini adalah 6 dan imejnya adalah 2. Saya salah ni. Sebenarnya dia bukan 6, 2. Imej kita adalah, berapa imej kita? Imej kita adalah 2. Dan objek kita adalah 6. Dia semakin kecil ni. Jadi 2 bahagi 6, kita akan dapat faktor skala kita adalah 2 bahagi 6, kita akan dapat jawapan kita adalah 1/3. Jadi faktor skala di sini berapa? Faktor skala kita dapat faktor skala kita adalah bukan 3 ya. Tapi 1/3. Imej bahagi dengan objek. Imej bahagi dengan objek 2 bahagi dengan 6. Jadi dapatlah 1/3. Okey, selesai yang pertama. Selesailah V. Okey, sekarang kita mau selesaikan U. Okey, jadi U. Macam mana mau selesaikan U? Okey, sudah kita selesaikan V. Kita mau selesaikan U. U adalah daripada 2 kepada 3. 2 kepada 3. Cuba tengok 2 dan 3. Dia sama besar. Dia sama besar, betul tak? Jadi bila sama besar, dia adakah translasi? Tidak. Kenapa tidak translasi? Kalau translasi, bentuk dia mesti samalah. Kalau yang ni dia miring kan, dia punya ni. Tengok di sini. Dia miring. Tengok dia punya muka ni. Dia asalnya macam ni, dia begini. Adakah dia pantulan? Tidak. Kenapa bukan pantulan? Sebab kalau pantulan, dia mesti saling bertentangan. Adakah yang ini bertentangan? Nombor 2 dan nombor 3? Tidak bertentangan, maknanya bukan. Adakah dia pembesaran? Okey, tidak. Kenapa? Sebab dia sama saiz. Okey. Jadi adakah dia pantulan? Putaran? Yes, dia adalah putaran. Jadi kita mau carilah dia punya. Okey, jadi kita sudah teka putaran. Bila sudah teka putaran, kamu tidak ada lagi benda lain. Sama juga dia bagi kamu markah di sini. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Sudah dapat markah di sini. Jadi kita mau cari seterusnya. Kita mau cari, bila sebut putaran, mesti ada pusat, mesti ada arah dan mesti ada darjah. Jadi kita mau cari kita punya pusat dulu. Okey. Cuba kamu potong bentuk seperti ini. Cuba kamu gerakkan dia. Okey, senang saja ya. Cuba kita teka dulu. Kita guna yang pertama. Kita teka sini. Okey, ambil kamu punya protractor. Pasangan titik tadi. Kita tengok pasangan nombor 2 dan 3. Pasangan titik dia adalah Q dengan A. Okey, jadi kita ambil pembaris. Letak pembaris. Okey. Tengok di sini adakah jarak dia sama. Kalau jarak dia sama, 1, 2, 3, 4. Di sini pun 1, 2, 3, 4. Ya, kita cuba test untuk pasangan yang kedua. U dan V. Adakah sama? 1, 2. Di sini pun 1, 2. Maksudnya, apabila kita test, dapat dua pasangan, dapat pusat yang sama, maknanya itu adalah pusat. Jadi pusat dia berapa? Pusat dia adalah 3, 6. Sekarang kita mau cari dia punya arah. Jadi kita tengoklah arah dia daripada nombor 2 kepada 3. Arah dia adalah arah lawan jam. Berapa darjah? Jadi di sini kita sudah boleh tentukan di sini ni. Berapa darjah ni? Di sini adalah 90 darjah. Okey, dapatlah markah penuh. Satu markah, satu markah, satu markah lagi. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 19. Soalan tadi, okey, soalan 20 tadi ada 3 gambar rajah, tetapi soalan nombor 19 ni ada 2 gambar rajah saja. Apabila ada 2 gambar rajah, kamu kena cari satu lagi gambar rajah. Maksudnya di soalan ini dia bagi E prime
ada adalah image. Jadi E ni, E tunggal ini adalah objek. Jadi ingat ya, kalau keluar soalan seperti ini, walaupun ada dua sahaja, dia sebenarnya mesti ada tiga bentuk. Jadi kamu kena cari, kamu kena lukis di mana satu lagi yang kedua. Jadi kita tahu kita ada tiga tadi kan? Mesti mula dengan objek, dan akhir dengan image. Yang kedua di mana? Yang kedua tu lah yang kita mau cari. Okey, yang kedua ni kita mau cari. Di manakah yang kedua? Jadi, macam mana mau cari? Kita teka juga. Cari di mana dan macam manakah bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua ni, kalau kita tengok, yang ni dia mucung yang di atas, yang ni mucung yang di bawah. Nampak? Bentuk E ni. Okey. Yang ni semakin kecil dan semakin besar. Yang ni semakin besar. Maknanya akan berlaku pembesaran. Tetapi sebelum berlaku pembesaran, ini, okey, kita tengok ini kecil, ini besar. Mungkin akan berlaku pembesaran. Adakah dia translasi? Tidak. Sebab apa? Jadi kita tengok dulu sebenarnya, adakah dia translasi? Tidak. Adakah dia pantulan? Tidak. Adakah, okey, yang pertama ni, kalau mau buat pembesaran pun boleh juga sebenarnya. Untuk soalan ini ni kita ada banyak jawapan. Dalam buku teks kamu dia bagi dua jawapan. Dua jawapan yang diterima. Jadi cikgu mau tambah satu lagi. Satu lagi jawapan. Jawapan ni pun betul juga. Jawapan cikgu ni pun tidak sama dengan buku teks. Untuk soalan macam ni, untuk yang ada dua gambar rajah ni, kita ada banyak jawapan yang munasabah lah. Selagi mana dapat bentuk yang terakhir dia. Jadi, cuba cikgu test. Di sini kamu kena try and error lah. Kamu kena try and error, kamu kena teka dan kamu kena try dan error. Okey, mungkin 1/2 ni adalah putaran. Okey, kenapa? Cuba tengok, kalau putaran 90 darjah, dia begini betul tak? Kemudian 180 darjah. Adakah 90 darjah? Okey, kita tengok. 180 darjah sama kan bentuk dia? Ni 180 darjah. Ni 90 darjah, ni 180, ni 270. Jadi maknanya mungkin akan berlaku putaran di sini. Jadi bila berlaku putaran, kita mau buat putaran dia tu di mana? Jadi kita pilih koordinat dia di sini. Kamu mau pilih di sini ke, sini ke koordinat dia, ataupun kita panggil pusat, di sini ke, semua boleh sebenarnya, semua boleh. Semua boleh, tapi bergantung bila kawan kamu buat di sini, kamu buat di sini, jawapan lain-lain. Jawapan kamu mungkin betul, asalkan image yang terbentuk yang terakhir tu sama. Okey, jadi kita tengok. Di sini cikgu pilih, tidak sama dengan buku teks kamu. Okey, cikgu pilih koordinatnya adalah -25. Jadi, putaran cikgu tadi, cikgu sudah pilih kan? 180 darjah. Jadi, cikgu guna pembaris saja. Di sini, jarak dia mesti sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah juga mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat titik yang pertama. Kita ada berapa titik ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Titik yang kedua. Titik ini. Jarak dia. Dan yang ini. Dapat titik yang kedua. Titik yang ketiga dan yang keempat juga sama. Kamu buat sendiri ni. Cikgu tidak tunjuk ni. Cikgu tidak tunjuk. Guna pembaris sahaja ya. Jadi bila kita buat step yang sama, kamu akan dapat bentuk seperti ini. Okey. Kita dapatlah yang pertama adalah putaran 180 darjah berpusat di -25. Step yang sama. Sudah cikgu ajar sebelum ni dalam tajuk putaran. Kamu boleh tengok putaran dalam ulang kaji. Okey, seterusnya. Daripada sudah dapat bentuk yang kedua ni. Jadi 2 pergi kepada 3. 2 pergi kepada 3. Yang warna kuning ni kecil betul tak? Yang warna 3 ni dia besar. Jadi cubalah teka. Apakah dia? Dia kecil, dia besar. Maknanya dia adalah ni kecil, yang ni, yang image yang terakhir dia adalah besar. Dia adalah pembesaran. Okey. Jadi bila pembesaran, kita mesti tahu kita punya pusat. Jadi macam mana nak cari pusat?
Kita cari pasangan titik. Okey, cari pasangan titik. Contohnya di sini cikgu ambil titik. Yang ni. Yang ni dia punya mucung dia ni dengan yang ni. Garis panjang-panjang. Dengan yang ni. Garis panjang-panjang. Ini titik yang pertama. Dan titik yang kedua. Ini yang kedua cikgu ambil ni. Yang hujung dengan yang hujung. Atas dan yang hujung. Garis panjang-panjang. Bila kita garis panjang-panjang, kita akan dapat tempat pertempuran. Ni pun boleh ni. Yang ni dengan yang ni. Okey, garis panjang-panjang. Dapat titik pertembungan. Titik pertembungan ni lah kita panggil namanya adalah pusat. Jadi berapakah koordinat pusat dia? Koordinat pusat dia adalah X1, Y2. Okey, bila dapat koordinat pusat di sini, sekarang kita mau cari kita punya faktor skala. Okey, bagi imej yang terakhir di sini, faktor skala dia 1. Kita tengok. Kita ada rumus ya. Apa rumus kita? Ni, faktor skala. Panjang sisi imej, ni sisi imej yang sepadan 4. Dengan yang sepadan dengan dia, yang tegak dengan yang tegak lah. Okey. Bahagi dengan sisi objek yang sepadan dengan dia, yang sama dengan dia. Okey, 4 bahagi 2, dapatlah jawapan dia adalah 2. Jadi macam mana mau tulis jawapan kita? Pembesaran berpusat di 1, 2, faktor skala 2. Itu jawapan dia. Itu cara tulis jawapan. Okey. Cikgu harap kamu fahamlah berkenaan dengan memerihalkan transformasi ataupun memerihalkan penjelmaan. Okey, dalam tajuk ni kamu mesti betul-betul faham dan jelas berkenaan dengan keempat-empat penjelmaan yang kita ada, iaitu translasi, putaran, pantulan dan pembesaran. Mesti jelas. Siapa yang tidak faham lagi boleh tengok rujuk di bawah. Cikgu ada tunjuk kepada kamu link-link di bawah berkenaan dengan ulang kaji, tajuk, translasi, ulang kaji tajuk pantulan dan ulang kaji tajuk putaran. Kamu boleh dengarlah apa yang cikgu jelaskan dengan detail di bawah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.